Assalamualaikum, salam sejahtera. Kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Saya tunggu komen, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. So, pergi ke Telegram, type Regi Jesse Ritaudin, sertai saluran itu, share link saluran bersama rakan anda. Di situ saya akan buat undian-undian tertentu. Okay. Now, semalam kita dikejutkan sebenarnya dengan satu kenyataan oleh Najib, ya, menerusi pihak tertentu, di mana menerusi malah mahkamah, di mana Najib telah mendakwa bahawa titah yang di-Pertuan Agong terdahulu Al-Sultan Abdullah dalam pengampunan yang telah diberikan kepada Najib membenarkan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun di rumah. Okey. Itu dakwaan Najib, ya. Sepintas lalu untuk imbas kembali, Najib telah diberi pengampunan berbentuk commutation. Okey, saya akan jelaskan sebentar lagi. Berbentuk commutation, di mana tempoh hukuman dia telah dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun oleh Yang di-Pertuan Agong, yang pada ketika itu Al-Sultan Abdullah. Dan menurut Najib, sebenarnya sebahagian daripada titah itu dalam addendum, satu tambahan di situ, iaitu Najib boleh habiskan baki 6 tahun itu di rumah, ya. Okey. So, itu dakwaan Najib, dan Najib telah meminta pihak-pihak tertentu dalam kerajaan, termasuk Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, untuk mengesahkan perkara ni. Now, sebelum saya sambung lanjut, saya sendiri telah mendapat pengesahan daripada Peguam Najib, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, bahawa itulah yang sebenarnya, iaitu Najib telah dibenarkan menerusi titah Yang di-Pertuan Agong dalam addendum ketika pengampunan, supaya baki 6 tahun boleh dijalankan di rumah. So, itu disahkan oleh Peguam Najib Syafiq Abdullah kepada saya. Baik, ya. So, inilah satu pendedahan buat anda. So, sebenarnya saya tidak ingin komen sebab ramai yang tanya saya tidak ingin komen sebab saya bukannya melihat apa-apa dokumen pengampunan. Saya cuma boleh bertanya contohnya kepada Peguam Najib dan sebagainya. So, saya ingin tunggu komen. The next best person I want to listen this from, iaitu Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, dan Saifuddin Nasution pun sudah pun bersuara dan dia kata dia tidak tahu. Baik. Sebenarnya saya tidak percaya kenyataan Saifuddin Nasution. Itu hak saya tidak percaya. Kerana Saifuddin sebelum membuat kenyataan dengan mudah boleh membuat pemeriksaan. Dan maklumat sama ada Najib bercakap benar atau palsu semestinya berada di bawah pengetahuan Peguam Negara, kerana Peguam Negara adalah antara watak penting yang duduk dalam lembaga pengampunan yang terlibat dalam seluruh proses pengampunan. Dan watak kedua adalah menteri atau pihak atau individu yang telah pergi ke sana dalam kapasiti portfolio menteri wilayah. So, dua individu penting dari kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam lembaga pengampunan dan terlibat dalam proses penuh dan tahu segala apa yang terkandung dalam dokumen-dokumen pengampunan. Jadi jika ada addendum yang menyatakan titah agung bahawa Najib boleh sambung 6 tahun penjara bakinya di rumah, ianya semestinya berada di bawah pengetahuan dua watak penting dalam kerajaan Malaysia. Dan salah seorang daripadanya adalah watak terpenting, kerana dalam lembaga pengampunan sebelum nasihat diberi kepada Yang di-Pertuan Agong, mereka merujuk kepada nota yang telah ditulis oleh Peguam Negara, dan nota itu menjadi rujukan penting.
Dan Peguam Negara merupakan penasihat perundangan utama kepada kerajaan Malaysia. So Saifuddin boleh rujuk kepada Peguam Negara atau kepada pihak atau individu yang mewakili portfolio menteri wilayah yang duduk dalam lembaga pengampunan untuk mendapat pengesahan Najib cakap betul ke tidak. So kenyataan Saifuddin bahawa dia tidak tahu tidak boleh diterima oleh saya, dan saya kira tidak boleh diterima oleh sesiapa yang berfikiran waras. So kerajaan Malaysia semestinya tahu faktanya. So maknanya apa yang saya dapat, gambaran yang saya dapat adalah sudah ada percubaan untuk selindung fakta. Itu gambaran yang saya dapat berdasarkan hujah-hujah ini. So saya kira peliklah apa yang Saifuddin hujahkan dalam sidang media dia. Pelik. Dan kepelikannya bukan bermula hari ini. Kepelikannya sudah bermula lama dulu. Biar saya jelaskan. Saya pernah membuat live untuk jelaskan kepada anda ada beberapa jenis pengampunan yang ada. Jadi ada orang suka guna istilah pengampunan penuh, pengampunan separa. Saya pun dah nasihatkan jangan guna istilah-istilah itu, walaupun dalam bahasa Inggeris there is such a thing as free pardon. Tetapi just guna pardon. So pardon ni, pengampunan ni ada beberapa. Antaranya pengampunan, saya cuma beritahu beberapa lah. Pengampunan di mana hukumannya dibatalkan, ya, maknanya tak payah sambung lagi hukuman, anda boleh keluar penjara, ataupun anda terima reprieve. Reprieve ni adalah dalam bahasa Malaysianya lega hukum lah. Maknanya anda hukuman anda ditangguhkan untuk satu tempoh tertentu, lega hukum lah. Okay? Remission. Okay? Remission adalah pembatalan penuh atau separah hukuman. Remission. Suspension. Suspension saya tak nak cerita di sini. Kemudian ada commutation. Commutation ialah pengurangan hukuman. So anda lihat contohnya reprieve ni, respite ya. Respite. Apa tu respite? Respite ialah hukuman dikurangkan, mungkin ada kesakitan ke contohnya, ataupun mengandung ke dan sebagainya. So hukuman dikurangkan, respite. Najib tidak terima respite. Dia bukan mengandung, dia bukan sakit. Yang di-Pertuan Agong tidak kata hukuman dia dikurangkan sebab dia sakit ke, dia mengandung ke, dia ini ke, dia itu, tak ada. So Najib tidak terima respite. Reprieve pun Najib tak terima, lega hukuman ataupun penangguhan hukuman untuk tempoh tertentu, tidak, ya. Najib menerima commutation. Commutation ialah tempoh hukuman dia dikurangkan, commutation. So benda ni saya jelaskan dalam satu live dulu. Selepas saya jelaskan, tiba-tiba keluar seorang peguam. Satu peguam ni yang dipetik oleh media Arus Perdana dan diwar-warkan. Ya, dia cakap, tak silap saya FMT or whatever lah, diwar-warkan. Dia cakap no, tak betul, Najib menerima pengampunan, oleh itu dia tidak layak untuk dipertimbangkan bagi parole. Tahu tak apa parole? Seorang banduan selepas menjalani separuh daripada hukuman dia, ya, banduan yang dihukum lebih dari 1 tahun lah penjara. So selepas menjalani separuh daripada hukuman dia, contohnya Najib dikenakan penjara 12 tahun. Jadi selepas dikenakan hukuman, lepas menjalani separuh daripada hukuman itu atau 6 tahun, lembaga parole boleh duduk dan putuskan sama ada Najib boleh teruskan hukuman bakinya, baki 6 tahun di rumah. Okay? So itu adalah lembaga parole, ya. Atau seorang banduan yang dihukum lebih dari 1 tahun, selepas menjalani 2/3 dari hukuman itu, didapati berkelakuan baik, baki 1/3 kadang-kadang dibatalkan. So ada 2 jenis konsesi yang boleh diterima oleh banduan. Okay? Menerusi parole, separuh dari hukuman baki di rumah, atau selepas itu, kemudian jika dia berkelakuan baik, lepas menjalani 2/3 hukuman, baki 1/3 dibatalkan. So ada seorang peguam dipetik, saya lupa nama dia, Siva Murugan ke apa kan,
Dia kata no, orang yang sudah diampunkan, sudah terima pengampunan, maka dia tidak layak untuk parol, ataupun lepas 2/3 jalani 2/3 hukuman, baki 1/3 dibatalkan. Dia kata no. Okay? Dan benda tu dipetik dan diwar-warkan. Ya? Peguam ini berkata demikian melawan arus, kerana majoriti peguam bersetuju Najib walaupun menerima pengampunan, tapi dia tetap layak untuk dipertimbangkan untuk parol, atau lepas 2/3 hukuman, baki 1/3 dibatalkan. Maknanya Najib sudah diampunkan 6 tahun, hukuman dia dikurangkan oleh Yang di-Pertuan Agong 6 tahun. Jadi dia ada baki 6 tahun. So maknanya lepas jalani 3 tahun, dia boleh dipertimbangkan untuk parol. Maknanya baki 3 tahun lagi duduk di rumah, ataupun lepas menjalani hukuman 2/3, baki 1/3 daripada 6 tahun itu dibatalkan. So peguam ni kata no, dia lawan arus. So lepas tu saya buat satu lagi live, saya jelaskan bagaimana terkhilafnya peguam ini, dan saya pun mencadangkan peguam ni rujuk balik perundangan atau undang-undang. Apabila saya buat demikian, esok semua media keluar, dia petik lagi satu peguam, dan peguam yang kedua ni pula tergamak beritahu bahawa benda ni terkandung dalam akta penjara. Maklumat yang diberikan, yang diwar-warkan oleh semua media adalah maklumat tidak betul. Tidak betul. Maknanya maklumat yang palsu diwar-warkan kepada rakyat. Dan saya heran macam mana peguam negara sebelaku penasihat utama undang-undang negara, kerajaan, tidak menasihati kerajaan bahawa maklumat yang sedang diwar-warkan di media adalah salah, dan satu pembetulan dibuat, tidak dibuat. Saya heran. Kerana dia petik Prisons Act atau Akta Penjara. Akta itu saya bacakan kepada anda. Seksyen 46E, bahagian 6A, 6/A menyatakan dengan jelas, seorang banduan hanya layak untuk dipertimbangkan untuk mendapat parol selepas kesnya dibawa ke depan lembaga pengampunan. Ya, maknanya selepas dibawa ke depan lembaga pengampunan, dia layak untuk dipertimbangkan untuk parol, melainkan dia dibebas dengan ampun, atau ditunda hukum, atau lega hukum. Najib tidak ditunda hukum, Najib tidak dilegakan hukumnya, Najib tidak dibebaskan terus menerusi pengampunan. Jadi ikut akta yang peguam itu petik sendiri, maknanya Najib layaklah untuk parol. Maknanya sekarang Najib ada 6 tahun, lepas 3 tahun lembaga parol boleh duduk dan pertimbangkan supaya Najib jalani baki 3 tahun di rumah, ataupun selepas menjalani 2/3 daripada hukuman 6 tahun itu, Najib layak dipertimbangkan untuk dibatalkan baki 1/3 hukuman jika Najib berkelakuan baik. So semua ni maklumat yang diberikan kepada rakyat yang tidak betul, kemudian tidak diperbetulkan oleh peguam negara, adalah satu kepelikan. Kemudian peguam Najib telah membuat pendedahan bahawasanya di dalam lembaga pengampunan sebenarnya telah berlaku satu situasi di mana Yang di-Pertuan Agong sebenarnya mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan terus kepada Najib, di mana Najib boleh bebas. Tetapi menerusi satu proses undian yang berlaku dalam proses lembaga pengampunan itu pun dah pelik. Akhirnya Yang di-Pertuan Agong memutuskan untuk mengurangkan hukuman sebanyak 6 tahun kerana berlaku tentangan. So lembaga pengampunan, watak-watak utama adalah peguam negara dan menteri yang mewakili wilayah persekutuan, atau pihak atau orang yang mewakili wilayah persekutuan. Jadi kita tunggulah penjelasan selepas pendedahan Syafiq Abdullah tu. Kita tunggu penjelasan peguam negara mahupun individu yang mewakili portfolio wilayah persekutuan dalam lembaga pengampunan. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya yang menolak, tidak mahu Najib diampunkan terus, dibatalkan terus dan dia boleh keluar? Tidak ada penjelasan. Dan kini apabila berlaku pendedahan oleh Najib bahawa sebenarnya titah Yang di-Pertuan Agong merangkumi kebenaran bagi Najib untuk duduk di rumah, untuk jalani 6 tahun baki hukuman di rumah, Saifuddin tidak boleh memberi satu jawapan yang jelas Najib cakap betul ke palsu. So di situ sudah nampak bahawa fakta diselindung. Okey.
Ya. So mengapa takut dengan Najib? Now, apabila saya buat live ni, ada orang akan tanya, kau ni perjuangkan Najib ke? Atau kau ni macam mana? Ini tak masuk soal perjuangkan Najib ke tidak. Ini masuk soal rule of law, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Apabila satu pengampunan telah diberi dan yang di-Pertuan Agong bertitah dengan cara tertentu, pelaksanaan selanjutnya jatuh kepada kementerian yang berkaitan dan jabatan yang berkaitan, iaitu Jabatan Penjara dan juga Kementerian Dalam Negeri. So, semuanya terletak di tangan Saifuddin. Apakah Saifuddin cuba memberitahu bahawa Peguam Negara telah tidak memberi update kepada Saifuddin bahawa yang di-Pertuan Agong telah bertitah sedemikian? Ya. So, Saifuddin kata dia tidak tahu menahu. Adakah Saifuddin telah pergi rujuk kepada Peguam Negara sebelum membuat press conference? Kenapa? Jika tidak merujuk kepada Peguam Negara, mengapa? Ya? Semestinya Peguam Negara boleh jelaskan betul atau tidak apa yang dikatakan Najib. Malah, sebagai Menteri Dalam Negeri, semestinya Saifuddin Nasution ada dokumentasi-dokumentasi berkaitan pengampunan Najib. Tanpa merujuk sesiapa pun, dia boleh beritahu dengan jelas Najib menipu ke, Najib bercakap betul. Tetapi dia cuma kata dia tidak tahu. Okey, tidak tahu. Sekarang rujuk kepada dokumen dan beri kata putus. So, ada sesuatu yang tak kena dan ini cukup jelas terang lagi bersuluh. Why this is happening, I do not know. Ini bukan soal sokong Najib ke, tidak sokong Najib ke. Ini soal sesuatu yang tidak dilaksanakan berdasarkan lunas perundangan di bawah pentadbiran ini. Jawapan yang tidak jelas diberikan kepada kita dan banyak kepelikan yang telah berlaku dari awal lagi dari sudut maklumat yang disalurkan kepada rakyat Malaysia. Ini adalah perkara yang buruk dalam pentadbiran ini. Ya, ini tidak membantu pentadbiran ini. Malah kita mungkin dapat gambaran bahawa pentadbiran ini sedang bermain dengan undang-undang bagi kepentingan mereka. Dan gambaran diberi bahawa ada usaha terancang mungkin untuk elak Najib daripada bebas. Nah, ini bukan soal kita nak Najib bebas ke tidak dan sebagainya. Ini soal ikut lunas-lunas perundangan, ketelusan kerajaan. Apakah kerajaan Saifuddin tertekan kerana takut nanti DAP marah Najib duduk dalam rumah? Sebab Anthony Loke pernah buat dalam satu sidang, satu ceramah ketika kempen pilihan raya atau sebelum kempen pilihan raya, macam mana dia kutuk Najib sebelum PRU 15. Cukup dahsyat ucapan itu. Adakah kerajaan begitu tertekan dengan DAP sehingga takut untuk melaksanakan titah yang di-Pertuan Agong? Inilah soalan yang ditanya-tanya kerana press conference yang pelik oleh Saifuddin Nasution. Saya rasa Saifuddin perlu membuat satu lagi sidang media dan beri satu jawapan yang semestinya dia boleh beri. Adakah Najib bercakap betul ke tidak? Perkara ni semestinya berada di bawah pengetahuan Saifuddin Nasution. Itu yang kita nak tahu. So itu saja pencerahan saya kerana saya ditanya. So bila saya ditanya, saya bertanya pula kat Peguam Najib dan seterusnya menilai apa yang telah berlaku dan memutuskan untuk mendedahkan perkara ni kepada anda. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.